Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton di rancangan Alam Misteri di channel Zahir Solihin. Rancangan ini akan mengetengahkan kisah seram dan juga kisah misteri yang ada di dunia kita. Jom tanpa kita berlengah masa, kita dengar kisah berikut. Kisahnya berbunyi begini. Aku study dekat sebuah U yang paling banyak cawangan dekat bumi Malaysia ini. Orang dapat teka kan, aku malas nak exam. Masa ni aku baru SEM 1. Masih berjinak dalam kehidupan U. Lepas exam semester, pensyarah aku Miss Aida, bukan nama sebenar, ada buat trip untuk kelas aku. Dia sponsor semua benda. Mulanya aku tak nak ikut sebab aku nak balik rumah. Tapi bila dah tentatif ada lawatan ke muzium, terus aku teruja. Aku cakap dekat mak aku nak pergi trip. Mak aku okey je. Dia tahu aku nak pergi muzium. Miss Aida buat trip ini hari Sabtu sebab suami dia free. Anak-anak dia pun tak sekolah. Diorang satu keluarga ikut serta. Sebelum aku cerita dengan lebih lanjut, aku nak perkenalkan kawan sekelas aku, Yani. Bukan nama senang. Kita tumpu pada Yani dulu. Sebab Yani ni dia year ke-6. Aku satu bilik dengan dia, jadi aku banyak tahu tentang dia. Yani ni seorang yang kecil molek, ceria. Asal dari utara. Memang suka dengan dia bercerita laut utara. Aku pandai laut utara sebab dia jugalah. Yani memang seorang yang rajin dan solehah. Dia solat awal waktu, setiap maghrib dia akan mengaji Al-Quran. Tapi ada satu perangai dia ni yang aku tak berapa nak berkenan. Jadi gedik sikit. Suka bergaul dengan lelaki dan ada crush yang dia minat gila-gila. Setiap hari dia mesti nak tengok crush dia. Dan crush dia tu kawan sekelas aku juga. Okey, berbalik pada cerita asal, kami semua tak sabar nak pergi trip ke Sungai Lembing. Aku tak pernah lagi datang sini. Lepas sarapan, kami semua bertolak ke muzium. Yani duduk sebelah aku dan masa itu si kami bersebelahan dengan crush dia. Sampai dekat muzium, kami ambil gambar beramai-ramai. Sampai masa tu selfie tak wujud lagi sebab smartphone pun tak wujud. Lepas melawat muzium, kami ke sungai. Miss Aida dah tempah makanan siap-siap untuk kami berkelas dekat situ. Dia ni cakap kat aku yang dia ni nak duduk dekat dengan crush dia. Aku ikutkan je lah. Sekarang aku tak layan dia merajuk. Yani ni memang tak ramai kawan dia, walaupun dia ceria. Kawan-kawan sekelas aku cakap dia ni macam budak-budak. Sungai tu memang bersih, langsung tak ada daun-daun kering yang jatuh dalam sungai. Maknanya tempat ni ada penghuni. Macam mana aku tahu? Kampung aku ada sungai juga. Ada tempat yang boleh mandi dan ada tempat yang tak boleh sebab dekat dengan perkampungan bunian. Ayah aku dah banyak bagi pesanan pasal sungai. Kalau sungai tu bersih dan kita rasa udara dia segar lain macam, memang ada perkampungan tak jauh dari situ. Diorang tak kisah korang nak mandi ke apa, janji jangan buat benda yang diorang tak suka. Suami Miss Aida pesan jangan buat bising dan jangan buang sampah merata. Aku agak dia ni pun tahu pantang larang nak pergi sungai. Budak lelaki minta izin nak mandi sebab air tak dalam sangat pun. Miss Aida bagi kebenaran tapi tak boleh pergi jauh. Aku memang dah lapar jadi aku cari tempat yang best untuk makan. Kebetulan ada batang kayu besar betul-betul dekat tepi sungai. Yang ni okey je sebab keras dia tengah mandi masa tu. So dia dah boleh lah nak cuci mata sambil makan. Aku kalau dah makan memang tak ingat dunia. Kami duduk dalam 5 orang atas kayu. Jadi duduk hujung sebelah kiri sebelah aku. Aku suka makan kat situ sebab boleh celup kaki dalam air sambil makan. Kononnya macam spa kaki lah. Aku tengah borak-borak dengan kawan aku, tiba-tiba Yani menyeka aku dengan lembut. Ya, ada orang naik sampan lah. Yani menuding ke arah sungai yang jauh sikit dari kami tempat berkelah. Aku pun toleh lah ke arah yang dia tunjuk tu. Aku nampak ada beberapa sampan. Bagi aku benda ni benda biasa sebab orang pergi sungai bukan nak mandi je. Nak tangkap ikan pun ada. Kau tak boleh tengok orang sampan ke apa? Aku saja perli dia. Masa tu aku dah tahu benda yang dia nampak tu bukan orang.
Aku pun nampak orang yang ada di atas sampan tu macam sedikit memanjang, macam orang tinggi tapi tak menggerunkan. Yang ni asyik tengok je orang tu. Aku habiskan makanan dan kutip-kutip bungkusan makanan untuk kumpulkan dalam satu bas plastik. Senang nak buat nanti. Aku cedok air sungai guna gelas Listerine untuk basuh tangan. Masa tu aku rasa air sungai tu macam sedikit panas. Kaki aku masih tercedok dalam air. Aku tengok kawan-kawan aku yang lain tak ada pula cakap air panas ke apa. Dan kami memang tak berganjak dari situ lagi. Tiba-tiba yang ni bangun dan toleh ke arah aku. Ya, aku takut lah. Orang-orang tu asyik tengok aku je. Muka yang ni pucat masa tu. Dia cepat-cepat naik. Tak lepas tu dijerit dan pingsan. Memang semua cuak lah. Miss Aida pun apa lagilah cuak. Kami angkat dia letak dalam kereta Miss Aida. Muncul pemandu bas tu orang sini juga. Dia suruh bawa Yani ke rumah dia. Aku je yang temankan Yani sebab yang lain macam tak nak je. Sampai rumah pakcik bas, Yani sedar. Dia macam terkejut dan ketakutan. Aku suruh dia cerita kenapa dia pingsan. Dia cakap ada benda lalu. Lepas tu dia terus tak ingat apa-apa. Pakcik bas tu suruh Yani berehat bila balik ke asrama nanti. Kami naik bas semula dan Yani memang diam sepanjang. Kawan-kawan yang lain ada juga tanya dia, dah okey ke tak? Yani angguk je. Sampai ke asrama, aku suruh Yani solat dan tidur awal. Dia nampak letih semacam. Tak insyak, Yani terus tidur. Malam tu dia macam racau. Menjerit-jerit. Roommate aku semua baca Ayatul Kursi dan hembus dekat ubun-ubun dan muka Yani. Ada seorang kawan aku ni, Azlina, pun bukan nama sebenar. Bapak dia ni join Darushifa, so dia tahulah sikit-sikit macam mana nak handle keadaan ini. Yani tiba-tiba terjaga dan masa itu mata dia merah gila. Aku tahu apa benda dalam badan dia, tapi aku tak tahu nak buat macam mana. Azlina call bapak dia bagi tahu pasal Yani. Yani marah-marah dan mencarut. Tapi dia tak bergerak sangat. Macam badan dia kena kunci. Dia cakap-cakap badan dia. Kami terus baca apa-apa sahaja ayat Quran yang kami tahu dan yakin. Yani meraung dan menjerit. Dia cakap sakit. Seorang dari kami pergi panggil resident staff. Ayah Azlina akan minta tolong orang Darushifa yang berdekatan untuk bagi bantuan. Bapak dia duduk jauh. Resident staff pun datang dan tanya kami apa dah jadi. Kami pun bercerita. Dia call pakcik guard sebab ada pakcik yang boleh merawat orang dalam kerasukan. Yani terus diam bila pakcik guard itu masuk dalam bilik kami. Kami memang dah siap-siap pakai tudung dan baju semua yang sesuai. Dia berinteraksi dengan benda dalam badan Yani. Kenapa kau masuk badan dia ni? Aku suka dia. Yani kau tahu. Mana boleh kau suka manusia, tak boleh. Baik kau keluar. Kesian budak ni. Dia tak kenal kau pun. Dia tenung aku. Maknanya dia minat aku. Aduh lah. Tenung pun boleh cakap minat. Apa benda lah. Sekarang kau keluar. Aku dah cakap baik-baik ni. Jangan bagi aku guna kekerasan. Benda dalam badan Yani ni sengih je. Kalau kau tak nak, kau nak buat apa? Bunuh aku. Pakcik itu merifatkan tangannya memegang sebelah pedang. Aku nampak ada pedang kat tangan pakcik itu. Nak keluar ke tak nak? Dan pakcik itu pula sengih dekat dia. Benda tu kecut perut. Tahu takut. Dia janji dia akan keluar. Yani terus pingsan bila benda tu dah keluar. Aku nampak ada benda hitam memanjang keluar. Tapi aku tak cakap kat pakcik tu. Pakcik tu pun boleh nampak. Pakcik tu buatkan air penawar untuk Yani untuk pulihkan semangat dia semula. Orang Darushifa pun sampai. Diorang cakap lambat sebab jam. Tak apalah. Better late than never. Diorang tolong pakcik guard tu pagar bilik kami. Yani dapat tidur malam tu, tapi dia tidur satu katil dengan aku sebab masih lagi takut. Aku suruh dia kuatkan semangat. Esoknya parent Yani datang ambil dia. Aku bagi tahulah apa yang terjadi pada dia semalam. Bapak dia cakap dia nak bawa Yani berubah untuk kekejap. Dia ni memang lemah semangat sikit. Macam mana kisah tadi? Okey. Apa yang baik kita jadikan teladan, apa yang buruk kita jadikan kesempatan.
Kalau korang suka cerita-cerita seram, cerita-cerita misteri, bolehlah subscribe, like, share dan komen di channel ini. Dan kalau korang ada cerita yang tidak disampaikan, bolehlah email ke alanmisteri2023@gmail.com. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.